Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ummah Live pada malam ini. Jadi, terima kasih kepada yang sudi dan setia menonton Ummah Live setiap minggu tanpa skip satu episod pun. Terima kasih banyak-banyak dan saya Syazrin Syarul pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik, iaitu berkenaan dengan kemahiran versus akademik. Jadi, kenapa mereka yang mempunyai kemahiran ini dilihat sebagai kelas kedua berbanding mereka yang mempunyai sijil akademik? Dan biarpun bila kita tengok negara-negara maju, golongan atau kelompok yang mempunyai kemahiran, mereka dipandang tinggi serta mendapat tempat pendapatan dan pengiktirafan yang sewajarnya. Jadi, di manakah kesilapan yang ada pada sistem di Malaysia ini dan sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap mereka yang mempunyai kemahiran. Jadi bersama saya pada malam ini Encik Abdul Halim Ali, iaitu pengarah kanan Institut Kraft Negara. Assalamualaikum Encik Halim. Waalaikumsalam. Okey, Encik Halim sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Encik Halim sekarang ada dekat mana ni? Okey, sekarang saya berada di pejabat saya sendiri, Institut Kraft Negara, Rawang. Okey, Encik Halim, sebelum kita nak ulas lanjut mengenai topik pada malam ini iaitu kemahiran versus akademik, kita bercerita sikit berkenaan dengan Institut Kraft Negara ataupun IKN. Jika kita lihat pada objektif IKN itu sendiri, objektifnya ialah untuk mengeluarkan para lulusan yang berilmu dan berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif dan berketerampilan khusus dalam bidang kraft, batik, tenunan, seramik dan sebagainya. Jadi nak tanya pada Encik Halim sendiri, apakah hala tuju kebanyakan graduan IKN ini? Okey, terima kasih kepada Syazlin lah selaku host untuk malam ni. Okey, hala tuju IKN itu adalah amat jelas lah, terutama di mana kita sebagai Institut Kraft Negara ni, kita ingin melihat semua graduan-graduan yang dilahirkan melalui Institut Kraft Negara dengan modul yang kita berikan sepanjang proses pengajian pembelajaran ini adalah satu bekalan kepada pelajar-pelajar yang tamat nanti untuk mereka orang kata survive atau boleh hidup di luar nanti walau dalam keadaan apa cara sekalipun. Itu memang jelas ianya adalah satu orang kata pendidikan yang formal. Kita tak nak lihat lagi craft ni macam orang kata cottage industry, konvensional, tapi adalah suatu orang kata pengajian yang diiktiraf secara formal di Malaysia khususnya lah, dan yang satu-satunya Institut Kraft yang diiktiraf secara formal di Malaysia ni. Jadi kebanyakan student hasil daripada IKN itu sendiri, mereka ke mana pekerjaan mereka? Okey, terima kasih. Okey, kebanyakan pelajar-pelajar Institut Kraft Negara yang tamat daripada institut ini, kebanyakan mereka ni boleh pergi banyak prospek kerjaya yang mereka boleh pilih. So ianya adalah bergantung kepada kecenderungan dan minat mereka lah. Antaranya kalau kita lihat penubuhan asal Institut Kraft Negara ni, sebelum ni kita panggil sebagai program latihan untuk anak-anak usahawan, sebenarnya untuk kesinambungan industri itu. Okey, memang matlamat asas adalah untuk melahirkan usahawan. Sudah pasti kebanyakan mereka adalah menjadi usahawan untuk kesinambungan. Apabila tahun 2001 IKN telah dinaik taraf bila kita mendapat pengiktirafan pembelajaran secara formal, prospek kerjaya graduan-graduan ni lebih luas. Mereka boleh bekerja di sektor swasta, awam, dan mereka juga boleh menceburi diri dalam bidang keusahawanan
yang salah satunya juga mereka boleh jadi pereka juga atau penasihat dalam industri yang mereka khususkan tu juga. So banyaklah orang kata prospek graduan ni banyak. Jangan risau. Jadi mungkin penonton kat luar sana pun ingin tahu apakah antara Belajar dalam ITM itu sendiri. Minta maaf dia terputus sikit tadi. Okay. Yang hujung tu. Jadi, Bidang pengajian ke yang ditawarkan ya, bidang pengajian Okey. ditawarkan dan khusus atau program yang disediakan. Okey, bidang-bidang yang ditawarkan di Institut Keras Negara ni kita ada dua. Satu adalah program di bawah orang kata akreditasi MQA dan kedua adalah di bawah pengiktirafan Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu CJ Kemahiran Malaysia. So di bawah MQA kita ada diploma dan sijil dan di bawah SKM kita ada CJ Kemahiran tahap 3. 6 program utama yang ditawarkan di Institut Keras Negara iaitu adalah jurusan seni kraft batik, jurusan seni kraft tenunan, jurusan seni kraft rotan, jurusan seni kraft logam, ukiran kayu dan juga seramik. Jadi saya rasa bagi mereka yang minat bahagian kraftan itu sendiri, sekarang dah nampak Ya. ruang atau platform yang disediakan di Institut Kraft Negara sendiri. Jadi Betul. untuk, kita balik pada tajuk antara kemahiran versus akademik. Untuk Encik Halim sendiri, apakah perbezaan yang Encik Halim nampak antara mereka graduan kemahiran dan mereka yang bergraduan akademik? Okey, terima kasih. Kalau ikutkan benda ni adalah satu isu yang orang kata telah lama dibincangkan, cuma kita tak perasan sebenarnya. Kalau pada pandangan saya tidak mahu membezakan dua perkara ini. Adalah kedua-dua perkara ini amat penting. Ramai yang tidak perasan walaupun memang kita nampak secara umumnya kemahiran ni lebih kepada hand skill, hand off. Akademik ni lebih kepada teori. Kalau awalnya mereka akan sebut kemahiran 70% praktikal, 30% teori. Untuk akademik 70% teori, 30% praktikal. Dia reverse lah. Tapi kalau tanya saya, semua benda perkara yang kita belajar ke kita buat mesti berkait antara dua ini orang kata saling memerlukan. Kalau kita lihat dari peringkat awal sekolah, semua bidang akademik dari darjah 1 sampai ke sekolah menengah. Mungkin ada yang sekolah mereka telah ada vocational, pengkhususan. Tapi kena ingat, tanpa akademik orang kata kita tak tahu apa kita nak buat. Macam mana kita nak memahirkan satu tanpa ilmu pengetahuan secara teori. Tapi ianya adalah bergantung kepada minat dan juga keperluan industri itu sendiri. Bagi saya, perbezaan dia yang saya cakap tadi, 70% praktikal, 30% teori. Kalau untuk yang kemahiran, untuk akademik dia reverse. Tapi dari segi pandangan saya, kedua-dua ni saya rasa dia tak ada beza sebenarnya. Kalau kita nak mulakan untuk kemahiran, kita mesti tahu asas dulu. Sebab kalau kita perasan dia sebut kat situ 30% teori. Maknanya teori tu adalah bidang-bidang akademik. 70% praktikal adalah praktikal. Di bahagian akademik pula, dia menyatakan 70% itu adalah teori, 30% itu adalah praktikal. Tapi dari segi pengajaran dan pemberatan tu ada perbezaan. Tapi kalau kita nampak saling memerlukan antara dua tu. Tapi untuk Cik Alim sendiri, tidakkah pendidikan ataupun sistem pendidikan di Malaysia ini lebih menjurus kepada teori seperti sains, matematik. Jadi bila pelajar yang cenderung untuk lakukan aktiviti kemahiran, mereka seperti tersekat. Jadi apa pendapat Encik Alim sendiri? Betul. Sebab saya pun dalam generasi orang kata belajar dalam bidang pendidikan yang kita terima di sekolah tu adalah kebanyakannya memang akademik lah. So bila saya lihat adalah perubahan, kita tengok pelan-pelan pembangunan pendidikan, ada pelan pembangunan pendidikan pengajian tinggi di mana saya lihat di sekolah dah ada reka cipta. Kalau dulu siapa perasan di sekolah, kalau kita lihat kita tengok dulu kalau sekolah-sekolah pendidikan dia ada kemahiran. Kemahiran tu dia buat benda-benda yang asas, kemahiran hidup. Ramai tak perasan. Dah ada dah. Cuma kadang-kadang benda tu tak diberatkan. Sebab kadang-kadang kita tak
Sebab kadang-kadang mentality pun dia jugalah. Kadang-kadang dulu-dulu kita pun dah tengok cerita Melayu, anak jadi apa? Doktor, lawyer kan. Oh, Itu betul. semua akademik. Tapi orang tak pernah sebut pun jurutera. Padahal waktu tu jurutera, pilot, gaji mahal. Itu semua kemahiran. Doktor, orang nampak dia akademik. Sebenarnya itu adalah kemahiran. Memang dia Betul. belajar teori, tapi kita tak tahu sebenarnya benda tu dia ada buat benda-benda yang praktikal. Adakah seorang doktor melalui teori saja dia dah pandai? Takkan. Okey. Yang saya nampak sistem pendidikan sekarang ni, alhamdulillah, dia dah nampak banyak perubahan bila kita nampak sekarang ni dah ada TVET. Lepas tu dulu kita asyik bincangkan pasal STEM, STEAM. Sekarang kalau kita tengok di luar negara dia dah tambah A, STEAM, art kat dalam tu. Sebenarnya bagi saya komponen itu semua ada melibatkan kemahiran kat dalam tu. Cuma art, kalau kita tengok budaya tu sendiri adalah art di bawah seni. Sebenarnya benda tu banyak, macam craft tangan ni saya cakap jujur lah, dia di bawah art tu sendiri. Sebenarnya benda tu kemahiran. Kalau kita lihat, kalau untuk Puan Syazlin maklum kan, kalau kita tengok sepanjang PKP ni, kebanyakannya lah kan yang industri yang boleh survive ni adalah cottage industry. Kebanyakannya semua melibatkan kemahiran, PKS. So saya lihat kerajaan nampak walaupun sebelum PKP dah ada orang Amerika meletakkan hala tuju TVET di dalam sistem pendidikan. Alhamdulillah. So kita boleh lihat benda tu berkembang lah. Kita harap benda ni juga diguna pakai di dalam institut pengajian tinggi sendiri. Perlu disebar luas, perlu diberi kefahaman. Kita tak nak dengar lagi kemahiran tu macam Puan Syazlin cakap sebelum, orang kata standard kedua lah kan. Bukan orang kata nampak utama. Sekarang tak ada. Saya rasa kalau ikutkan dari dululah, kalau orang kata jurutera tu sebenarnya gaji mahal sebenarnya. Tapi orang tak nampak pengurus jurutera tu yang gaji mahal. Tapi di bawah dia tu adalah pekerja-pekerja mahir. Ya, betul. Kemahiran ni kalau kita nak tahu, mereka ni adalah, kita tengok hierarki, pengurus. Lepas tu bawah ada pekerja. Di bawah yang pekerja ni adalah pekerja mahir. Mereka ni yang berkemahiran, cuma mungkin mentality lah, perception tu yang kita kena ubah. Kemahiran ni bukan orang kata standard kedua, tak ada. Sebenarnya selagi dia boleh menjana pendapatan, kita boleh survive. Benda tu sangat penting untuk saya, untuk negara lah, pembangunan negara. Kemahiran tu sangat penting dan akademik sangat penting. Perlu bergerak selalu. Betul. Jadi sebagai ibu bapa, macam mana nak menilai kecenderungan anak-anak itu sendiri? Adakah mereka menjurus kepada kemahiran teknikal ataupun ulat buku? Untuk Encik Anin sendiri? Okey, kalau macam saya bujang lagi, belum ada family, tapi saya boleh sebab kita di Institut Kraft Negara ni kita nampak, dan saya ada anak buah juga. So kita nampak sebenarnya kecenderungan minat murid-murid lah kalau sekolah, selalu di universiti kita panggil pelajar. Murid-murid ni kita tak boleh suruh dia, kita tak boleh paksa dia sebenarnya. Kita boleh lihat dari kecenderungan dia tu, kita tengok minat dia. Kalau saya tengok kat sekolah dia ada ujian psikometrik. Kalau macam di sekolah menengah sebelum diorang pergi, diorang dah tengok kecenderungan. Boleh diuji lah benda tu, boleh diuji minat diorang tu menggunakan inventory kerjaya tak silap saya, teori Holland yang ada 6 bidang tu. So kalau kita lihat selalulah budak-budak yang minat kemahiran ni, selalunya dia cenderung kepada aktiviti-aktiviti di luar kelas. Dan kalau kita nak lihat lagi satu, kita boleh tengok dekat subjek-subjek di sekolah macam kemahiran hidup, sukan yang melibatkan bengkel, kita dah tahu anak kita cenderung. Dan kita tengok bila dia macam ulat buku, saya tak kata ulat buku tu teruk, bukan tak bagus, sebab mereka ni mungkin jadi seorang doktor ulat buku, sebab untuk menjadi seorang doktor dia perlu menghafal banyak untuk peringkat awal. So bila dia dah masuk dalam bidang kerjaya, dia sebenarnya banyak dah kemahiran, kaedah-kaedah pembedahan, mengendalikan peralatan. Kalau kita lihat sekarang penggunaan teknologi, itu semua kemahiran. Padahal dulu diorang tengok je, ulat buku ni mesti jadi doktor, kalau tu mesti jadi lawyer, mesti jadi ustaz. Tak juga. Sebenarnya diorang tu melibatkan
selepas tu kita nampak proses untuk dia belajar tu lama. Cuma kita tak nampak kemahiran. Beza dengan budak-budak kemarah hidup, kelas-kelas kemarah hidup di sekolah vocational yang mechanical, memang diorang dah terus buat praktikal. Sebab itu adalah orang kata kaedah pedagogi pembelajaran yang telah dirangka lama. Cuma kadang-kadang keluarga tak nampak. Saya faham dulu saya era masih ada sekolah menengah vocational, sekolah teknik. Kalau kita perasan sekolah-sekolah ni semua kecuali sekolah teknik lah susah nak masuk. Sekolah vocational selalu orang kata alah ni budak yang gagal lah untuk masuk. Betul. Tapi percayalah cakap saya, kawan-kawan saya dari vocational memang majoriti diorang habis belajar, diorang tak sambung pun diorang dah bekerja. Betul, saya Memang setuju. kita faham kalau diorang yang ulat buku ni dia pergi universiti, cuma diorang pergi alam pekerjaan tu lewat, tapi dia punya orang kata kerjaya dia tu mungkin menawarkan gaji yang tinggi. Mungkin dia di peringkat yang teratas dalam hierarki kerja berbanding dengan mereka-mereka dari vocational ni, mereka boleh menceburi dalam bidang kemahiran atau kerja. Cuma diorang tak boleh masuk pengurusan sebab diorang kena further study pengurusan. Itu dah akademik. Macam tu. So bagi saya tak ada isu lah, benda ni okey je. Yang penting yang saya perlu ingatkan kat sini, mak ayah jangan menentukan hala hidup murid-murid. Kita lihat apa yang dia minat, kita bagi semangat, jangan dia rosak, sudah. Tu je. Betul. Sistem pendidikan kita luas, kita banyak IPT, kolej swasta, IPT awam, sekolah vocational, sekolah teknik, sekolah seni, banyak pilihan. Dan jangan kita menentukan masa depan yang mereka sendiri tak minat dan mereka tak nampak, itu adalah satu petanda yang tak bagus lah. Betul, saya setuju dengan Cik Alim sebab kita tengok pun graduan teknikal dan vocational, sebenarnya bila mereka tamat saja pengajian, hampir 95% mereka semua bekerja. Betul. Mereka semua dapat tempat dalam industri. Jadi sebenarnya tak hairan dengan kemahiran yang mereka ada itu, mereka memang dapat tempat dalam bidang pekerjaan. Namun bila yang menjadi kegusaran kita sebenarnya adalah persepsi masyarakat, persepsi orang-orang tua. Betul. Yang memandang bila contoh kerja kilang macam tak ikut standard lah apalah, padahal walhal kemahiran yang mereka ada semasa bekerja tu tak semua orang boleh buat. Itu sebenarnya itu sebenarnya kita nak buka mata masyarakat sebenarnya berkenaan antara kemahiran dan akademik. Jadi bila sentuh soal kemahiran, kita tengok balik kepada kadar statistik perangkaan terkini statistik tenaga buruh yang Jabatan Perangkaan Malaysia keluarkan, iaitu kadar pengangguran di Malaysia kembali meningkat kepada 4.8% pada Jun 2021 pada era COVID-19. Jadi bila kita tengok balik, sebenarnya adakah pemuda dan pemudi kita di Malaysia ini memilih pekerjaan sebenarnya? Okey, terima kasih. Sebenarnya pendapat tu saya setuju. Memang mereka memilih. Sebabnya mereka sebab kebanyakan graduan ni mereka tak nampak tau. Mungkin saya tak tahu adakah benda ni kesilapan dalam sistem pendidikan juga, tidak diajar survive di luar macam mana, sebab kita banyak sekarang ni kalau kita lihat banyak silibus telah digubal untuk orang kata ada skill-skill yang perlu mereka belajar di dalam pembelajaran. Okey, berkaitan dengan tak minat tu saya setujulah, memang dia tak minat. Okey, mungkin satu kerana kerjaya tu tak popular. Kedua, penawaran tu sebenarnya tak ada disebabkan lambakan pekerja asing. Ini saya memang mengharap sangatlah kerajaan lihat perkara-perkara ni, tapi benda ni isu sensitif. Tapi saya perlu suarakan juga sebab saya lihat pengalaman-pengalaman saya bekerja di saya pergi ke luar negara, bekerja, saya bertugas. Saya lihat kadang-kadang pekerja-pekerja mahir di sektor-sektor kilang ni, diorang tak dianggap pun macam kerja yang teruk. Mereka nampak standard, lepas tu
mungkin budaya di sini, di Malaysia ni, sebab kita ni ada pekerja asing tau. Ni yang problem ni. Sebab family nampak, oh kau kerja kilang tu macam orang asing pula. Percayalah kalau saya cakap, saya pernah kerja National Panasonic, kilang. Saya tak nampak pun kerja Panasonic tu, dulu orang kata mak kilang kan, orang pandang rendah. Jujur saya cakap, saya bangga kerja kat kilang tu sebab dia adalah sebuah company Jepun tau. So dia sangat berdisiplin sebab banyak saya belajar dekat sana. Berdisiplin sampai nyari-nyari saya tak nak sambung belajar sebab saya seronok lah kerja kat situ. Tu bila macam Shadin cakap lah, mindset kita ni kena ubah. Macam saya cakap tadi tu, penawaran kerja kalau tak silap saya, kerja di Malaysia ni banyak sebenarnya. Sangat banyak. Bukan takat di sektor perkilangan. Peladangan pun banyak. Cuma pelajar ni saya nak lihat dari, kita tak tahu pelajar ni adakah lulusan graduan dari universiti ataupun institut latihan. Macam mana mereka ni dibentuk untuk menerima kerjaya mereka bila mereka keluar. Adakah mereka dijanjikan dengan satu gulung ataupun sehelai kertas ijazah tu kau boleh kerja menjadi eksekutif. Itu yang saya bimbangkan sebab bila saya lihat bukan IKN ni juga, kita nampaklah ada lah yang buat macam tu, tapi kita dalam proses pembelajaran, kalau Puan Shazlin tengok, saya bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia pun benda ni telah dibincangkan. Dalam abad ke-21 ni, apa yang diperlukan oleh pelajar supaya dianya lebih kompetitif bila mereka menjadi graduan. Sebab banyak perkara yang tidak dimasukkan dalam sistem pembelajaran tu, iaitu beberapa perkara seperti learning skill yang melibatkan kaedah cara berfikir secara kritikal, creativity, collaboration dan komunikasi. Penting lah. Kedua, literacy skill. Macam mana dia nak mendapatkan maklumat, penggunaan media dan teknologi. Sebab mereka keluar ni, so mereka tahu mereka ni tak semestinya untuk gaji mahal dengan ijazah ni dia mengharapkan gaji yang tinggi. Takkan, benda tu takkan berlaku. Mereka perlu kerja dari bawah. Kalau mereka dah tahu dia pilih, kadang-kadang diorang ni silap pilih pelajaran sebenarnya. Kadang-kadang dia ingat benda tu keluar boleh dapat gaji yang tinggi, tapi dia lupa, dia kena ingat hierarki kerja ni dia melibatkan daripada atas dan bawah, bukan dari atas tu banyak pekerja, pengurusan, di bawah tu sikit. Sebenarnya pengurusan tu yang sikit, yang di bawah pekerja tu yang banyak. Bagi saya, kalau mereka faham, mereka tahu betapa pentingnya kaedah-kaedah life skill ni lah perlu dia ajar, leadership initiative yang perlu pelajari semasa belajar, dia akan faham tawaran kerja-kerja yang ada di Malaysia ni sebenarnya orang kata sangat membantu diorang punya life skill sebenarnya. Sangat-sangat membantu. Bukan tak boleh. Kadang-kadang diorang ni tak nampak dari pekerja kilang yang saya tahu, tak semestinya dia akan kekal kerja kat bawah. Dia akan jadi supervisor. Kadang-kadang lama-lama dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Tapi benda tu yang saya nampak semasa proses pembelajaran tidak diberi pendedahan skill-skill lain di dalam proses pembelajaran. Macam life skill. Patut dia dah ajar dekat pelajar semasa pembelajaran. Kalau Puan Shani cakap tadi, sebulan balik, betul lah graduan ni memilih. Tapi saya nampak yang dah banyak memilih ni mereka yang berijazah yang akademik, yang kemahiran ni pun kadang ada lah juga. Kadang dia ingat dia ada ijazah kejuruteraan, memang dia harap terus jadi seorang jurutera gaji mahal. Memang tak ada dah sekarang. Kena start dari bawah. Perlu ada pengalaman. Saya lupa nak cakap kat sini, selain daripada akademik kemahiran, sebenarnya sekarang pengalaman paling penting. Betul, setuju. Pengalaman paling penting. Itu pasal dalam sistem pembelajaran, kalau Puan Shazlin nak, untuk maklum Puan Shazlin, kita di IKN sedang orang kata, kita tengah menggubal lah, kita restructure balik kita punya kaedah pembelajaran. Waktu dia belajar tu, keusahawanan telah masuk. Bukan teori, tapi kita libatkan industri. Maknanya industri dah masuk dalam kita punya sistem pembelajaran. So diorang dah tahu. Contohnya saya cakap dengan, kalau craft tangan of course orang kata kerja kampung kan. Tapi bila kita bawa industri, pelajar ni nampak,
oh rupanya buat batik kat belakang rumah ni boleh buat duit lagi mahal daripada gaji seorang jurutera. Betul? Lebih mahal dari seorang lawyer dan duduk rumah. Bila saya bawa industri masuk dalam sistem pembelajaran kami, mereka jadi exciting tau sebab mentoring tu dulu kita tak beratkan mentoring dari industri. Dulu kita suka panggil mentor-mentor yang bercakap saja. Kita tak pernah nak ambil mentor dari luar. Contohnya macam Puan Syazilian pengacara kan, mesti di budak Meskom, UiTM contohnya, dia akan panggil pengacara yang berpengalaman. Dia akan ajar macam mana kita nak macam orang kata confident dekat TV ke, dekat public ke. Sebab kalau orang baru dia tak boleh cerita. Dia tak ada ilmu atau skill hidup di dunia kerja tu. Tu sekarang kami gunakan kaedah, kita panggil blended learning lah. Kita panggil factory learning di IKN. Kita bawa kilang tu masuk dalam. Macam tu lah contoh. Sebenarnya bagi saya macam saya sendiri kagum dengan usaha IKN untuk menerapkan ilmu sebegitu sebab saya percaya kalau bergantung kepada pengalaman yang nak datang pada kita ni sebenarnya lambat. Kita Lambat. cari Betul, pengalaman tu. Betul. Setuju Betul, sangat. Betul. Kalau kita hanya belajar tinggi-tinggi tapi kita bila masuk kerja kita mengharapkan gaji yang tinggi, itu sebenarnya salah. Tanpa pengalaman, tanpa social skill, tanpa communication skill lah betul. Kita sebenarnya tak akan jadi siapa-siapa. Kita pun sebenarnya tak puas dengan apa yang kita ada. Bila Betul. kita Setuju sangat. bila kita nak ada satu seperti kita kata kita nak gaji tinggi ke apa, kita kena setimpalah dengan apa yang kita kita mahukan. Kita kena berani mula dari bawah. Tak ada masalah. Betul. Jadi selepas ni kita akan bincangkan mengenai adakah gaji ataupun pendapatan mereka yang berkemahiran ini ada jurang berbanding mereka yang punya institusi pendidikan. Jadi kembali selepas ini di Umalat. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap. Kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Tak kisah nak buat apa saja buat. Tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Kembali lagi dalam Ummah Live pada malam ini membincangkan topik mengenai kemahiran versus akademik bersama Encik Abdul Halim Ali, pengarah kanan Institut Prof Negara. Jadi Encik Halim, sebelum tadi kita berhenti, kita tanya, kita mempersoalkan adakah gaji mereka yang berkemahiran mempunyai jurang berbanding mereka yang mempunyai kemahiran akademik. Untuk Charlie sendiri macam mana? Okey, pada pandangan saya sebenarnya dia jurang tu dibezakan berdasarkan pertama adalah pengalaman juga. Sebenarnya kemahiran mereka sekarang ni kalau kita lihat dari segi kemahiran memang mereka boleh lihat dari segi kemahiran tu macam mana diorang nak bayar gaji tu. Kalau mereka berkemahiran sudah tentu banyak syarikat akan membayar gaji yang lebih tinggi berbanding juga dengan akademik. Contohnya kalau mereka tapi dia bergantung pada kerjaya lah kan. Contoh macam akademik, kita nak menjadi seorang pensyarah. Syarat dia mesti ada orang kata sarjana atau PhD. Of course gaji dia tinggi. Sebenarnya benda ni tak ada beza. Dia bergantung kepada kerja yang ditawarkan tu sendiri. Walaupun kemahiran, kita rasa kerja kemahiran ni akan ditawarkan gaji yang tinggi. Tak juga. Sebab bila dia mohon kerja, orang tu akan tengok juga kamu kemahiran apa, berapa lama kamu tak boleh buat, setahap mana. Contohnya dia ambil SKM, dia ada 1, 2, 3.
ada 4, 5, 6. Diorang akan tanya, kamu punya SKM, ni kalau diorang ambil SKM lah yang boleh diukur masa pembelajaran, dia akan tanya, kalau kamu SKM tahap 3, saya bolehlah bayar gaji tahap 3. Kenapa saya nak bayar kamu tahap 3 sedangkan kamu ada tahap 1? Macam tu. So sama juga dengan akademik lah. Tapi macam saya terangkan sebelum masa kita rehat tadi tu, kita tengok hierarki kerja lah. Jangan bila kita lihat kemahiran ni je, bila keluar je kita mengharapkan gaji tinggi. Kita kena tengok struktur orang kata pekerjaan tu macam mana. Dia ada peringkat eksekutif, pengurus, CEO, pekerja, supervisor. Benda-benda ni orang kata memang dah ada gaji-gaji dia. Tapi yang menentukan gaji kita kat mana tu bergantung sebenarnya kepada kemahiran dan orang kata tahap kemahiran dan tingginya kita punya lulusan akademik. Bagi saya bergantung pada kerja, sebenarnya tak ada jurang, tapi bergantung pada yang orang kata tahap kemahiran dan tahap akademik kita. Bergantung kepada jenis kerja yang kita mohon. Okey Encik Ali, mungkin kalau kita tengok pada sudut masyarakat yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran, mungkin ada yang tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM, tapi bagaimana dengan kemahiran yang mereka ada, mereka ingin buktikan kepada majikan yang mereka mampu buat kerja setanding dengan mereka yang punya sijil akademik. Okey, macam ni. Okey, sebenarnya kalau bagi mereka yang gagal SPM tapi dia bekerja, saya lihat kita tengok majikan lah. Kalau majikan tu kata kalau kamu nak naik, kamu mesti ada diploma. Dia mahir. Saya setuju, dia mahir. Kita tengok ada separuh company yang dia memikirkan profit, keuntungan syarikat berdasarkan pada jumlah masa kerja dengan hasil prestasi kerja. Saya rasa dia tak ada isu. Ada separuh syarikat ataupun tu dia melihat orang kata lulusan ni sebagai dia punya orang kata jaminan kualiti satu syarikat. Saya rasa pekerja yang tak lulus ni, saya lihat di Malaysia lah kan, banyak dah orang kata untuk mereka sambung belajar untuk mempertingkatkan kemahiran sama ada dari akademik atau kemahiran yang tak mampu tu. Saya rasa sistem pendidikan Malaysia ni antara yang termurah lah. Banyak skim-skim yang ditawarkan oleh kerajaan. Dulu saya ingat BRAIN. BRAIN ni untuk pelajar-pelajar universiti untuk sambung sarjana dan PhD. Lepas tu macam kita tengok program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia juga. Program-program pembangunan usahawan dan juga kementerian-kementerian yang mengawaselia kita punya industri ni, mereka tawarkan banyak-banyak skim untuk mempertingkatkan kerjaya. Saya rasa bukan takat kerajaan saja, rasa swasta pun banyak memberi peluang mereka ni belajar. Macam saya cakap tadi semula, prestasi kerja tu mesti dapat support untuk dia bercakap dengan majikan untuk dia naik ke hadapan. Walaupun dia kata dia dah mahir, kadang macam mana kemahiran tu diukur? Mestilah melalui prestasi kerja. Kalau prestasi bagus, saya teramat yakin dia boleh pergi ke depan. Kalau syarikat tu memerlukan lulusan akademik, rasa dia boleh sambung. Banyak dah PJJ, pengajian jarak jauh, pengajian part time, sangat banyak kat Malaysia ni. Bagi yang tak mampu, mereka boleh mohon orang kata beasiswa kalau dia mampu. Sebab ada beasiswa-beasiswa yang dikhususkan untuk pekerja-pekerja baik kerajaan ataupun swasta. Mereka boleh mohon untuk sambung, ataupun bagi mereka yang tak mampu, mereka boleh ambil part time. Part time rasa saya murah je. Sekarang ni banyak kolej-kolej tawarkan. Rasa saya semua ni atas minat saja. Minat dan orang kata rajin lah untuk bangunkan diri. Betul, sebab saya pun percaya sebenarnya ada di luar sana sekarang ni banyak kelas-kelas yang dianjurkan bagi meningkatkan skill. Contoh kelas memasak, kelas baking. Sebenarnya benda tu adalah peluang untuk mereka yang ingin mencuburi bidang kemahiran. Itulah ruang dia. Mungkin sebab sekarang ni kita disebabkan COVID, mungkin sektor pekerjaan agak merudum. Jadi ada yang dibuang kerja apa semua. Jadi masih ingat mereka nak asas skill untuk buat bisnes sendiri. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Betul. Kalau Puan Zazlin pasal masa PKP, kita lihat viral
graduan-graduan ni berniaga, gig business kan, betul tak? Gig business. Betul? Kalau kita tengok diorang ni semua graduan, dia sebenarnya atas mereka lah life skill diorang tu, dia gunakan kemahiran pendidikan, pengalaman dia belajar tu, business tu, dia buat business. Dia belajar masak waktu tu. Dia belajar dari video. Saya tengok benda tu sampai kerajaan mewujudkan, orang kata, membantu peniagaan-peniagaan gig ni. Kalau tidak, benda ni kita tengok tak ada pun. Bila kita tak diuji, kita tak nampak. Bila dia uji baru kita, oh sebenarnya boleh macam ni. Aku habis graduan pun, aku boleh gunakan ilmu perniagaan aku tu dekat perniagaan. Cuma kena tambahlah kemahiran. Bagi orang yang kemahiran, Syazlin, kita nampak, kita lihat PKS ada yang turun juga. Ada yang orang kata bisnes tak maju sebab mereka tidak ada kemahiran berniaga. Bila masuk je COVID, macam mana nak guna teknologi ni ya? Alah, dulu tak nak belajar. Dah tak boleh buat apa dah. Jam. Betul. Sebenarnya bagi saya benda tu penting lah ada dua. Boleh nampak kan dekat situ, dulu nasib orang ni, sekarang nasib orang ni. Bila saya terlalu optimis COVID ni insyaAllah akan beransur pulih, kita boleh nampak lah COVID ni sangat-sangat memberi banyak pengajaran kepada kita. Sebenarnya benda kedua-dua perkara ni amat penting. Akademik, kemahiran dan juga semangat dan life skill paling penting. Sangat-sangat penting. Okey Encik Alim, kadang bila kita tengok balik kepada hasil graduan yang keluar daripada universiti tempatan, bila minta kerja, okey mereka menjanjikan bulan dan bintang, tapi bila dah dapat kerja, bila kita suruh untuk bila diberikan tugas, mereka seolah tidak tahu macam mana mengendalikan tugas tersebut dan mereka seolah tiada mereka tidak mampu untuk fikir secara kritikal. Jadi untuk Encik Alim sendiri, macam mana nak beri kesedaran kepada orang-orang muda dan pelajar di luar sana untuk mula asas kemahiran ataupun apa skill yang ada sekalipun supaya mereka bersedia untuk ke industri nanti? Okey. Kalau kita lihat kaedah pembelajaran, macam saya suka nak ulang, macam sistem pembelajaran yang kita laksanakan ni, sebenarnya sistem pelajaran kita ni lengkap. Semua apa yang kita pelajari melalui pengajaran pembelajaran semua tak ada masalah. Cuma sistem pendidikan kena tengok balik lah. Skill-skill selain daripada skill-skill hakiki tu, kita kena lihat skill-skill lain. Sebenarnya benda ni telah dibincangkan banyak. Beberapa skill yang perlu dilihat dari segi kemahiran belajar, kemahiran literasi dan juga life skill ni perlu diterapkan dalam sistem pembelajaran sebab kita lihat generasi sekarang ni adalah generasi digital. Bila kita lihat generasi digital ni, mereka ni lebih yakin orang kata di media saja, tapi bila di dalam dunia yang sebenar baru kita nampak true of colour mereka. Tu pasal yang macam Puan Syazlin cakap mereka tak ready, bila tu dijanjikan bulan dan bintang, saya setujulah. Kadang-kadang baik majikan janjikan bulan dan bintang ataupun semasa ditemu duga, mereka yang ditemu duga tu menjanjikan bulan dan bintang juga kepada majikan. Itu pun pengalaman-pengalaman kami ketika menginterview, dan bila mereka masuk di dunia sebenar, barulah kita tahu mereka ni tidak boleh buat. Rupanya mereka ada satu skill yang sangat bagus iaitu communication. Tapi salah gunalah. Patutnya bila dia bercakap tu, dia tahu apa yang dia cakap dan dia mesti orang kata bersedia di luar lah. Kadang-kadang saya tak salahkan mereka juga. Kadang-kadang dalam sistem pendidikan tu mungkin dia bagus tapi dia tak menghayati apa yang dia belajar. Bila dia masuk tu, dia tak dapat nak orang kata faham sistem yang ada dalam tempat kerja dia tu. Tapi bagi saya, kalau dia seorang yang tabah, dia sedia menerima kritikan, yang tu penting dalam life skill masa dia belajar, iaitu flexibility. Maknanya dia boleh terima kritikan, maknanya dia boleh bangunkan diri dia. Itu paling penting. Saya tahu kadang-kadang bila kena marah je, mereka ni generasi muda ni cepat merontak, down, betul. So dia dah jadi, dia berhenti. Sepatutnya kadang-kadang benda ni adalah standard biasa.
kadang-kadang kita lihat bila kita mula-mula macam ni, bila kita dah jadi bos, kita akan buat balik benda tu sebenarnya. Kita buat kat orang. Baru kita nampak, oh dulu aku buat kat orang macam ni, dulu aku kena, sekarang aku buat kat orang, oh ini rupanya perasaan orang. So maknanya kita boleh nampak lah orang ni boleh ready ke tak. Tapi kadang-kadang majikan saja je dia nak test. Sebab life skill ni kita tak boleh nampak dalam sijil. Skill ni, learning, literacy ni kita tak boleh nampak pun dalam sijil. Walaupun dalam tu dia ada tulis dia ambil subjek bahasa Inggeris ataupun komunikasi memang A+++. Tapi bila di luar, dia berhadapan dengan dunia sebenar dengan pelbagai karakter. Macam saya cakap tadi, sistem pembelajaran di Malaysia ni perlu melibatkan industri. Ya, kita dengar banyak yang kata industri link, tapi kaedah tu pastikan dilaksanakan dengan betul. InsyaAllah saya rasa mereka yang menghayati kaedah-kaedah pembelajaran macam ni, insyaAllah kat luar dia boleh berjaya. Saya yakin sangat. Betul. Sebab semua orang ada orang kata ada yang tersimpan dalam diri tapi belum masih dikeluarkan ataupun tak dikeluarkan. Betul. Jadi kita sebenarnya yang mengawal diri kita yang tahu Setuju. macam mana kita bertindak. Okey, Setuju. Encik Alim sendiri, macam mana Encik Alim atasi dan tangani mereka graduan-graduan yang sebegini yang ada bakat, ada skill tapi masih takut untuk keluarkan skill mereka? Okey. Sebenarnya di dalam kitanya proses pembelajaran, saya setuju sebab sekarang ni kita macam saya cakap tadi, kita panggil industri dari luar. Lepas tu kita buat kursus-kursus berkemahiran komunikasi. Tapi bukan buat di dalam, kita bawa diorang ni luar pergi ke industri. Sebagai contoh, macam di Institut Kraf Negara ni, kita pun baru je nak mulakan, dah pernah mencuba, alhamdulillah berjaya, tapi benda ni perlu melibatkan secara fizikal. Saya yakin graduan-graduan atau pelajar-pelajar baik di ICAN atau di luar, takat di media sosial saya yakin diorang sangat yakin. Kalau diorang boleh TikTok maknanya dia yakin lah tu. Tapi di dunia luar ni lain. Sebab dia belum berjumpa dengan customer atau pelanggan yang pelbagai karakter, dan sebelum kita bawa dia kat luar tu, di IKN kita dah ajar dia apa tindakan yang dia perlu buat jika dapat pelanggan yang garang macam ni. Apa yang kita perlu buat jika pelanggan approach macam ni. Kita Kalau terangkan saya dulu. boleh kongsikan teknik tu? Okey, contohnya contohnya macam kita nak jual produk craft, kita jual tikar lah. Ini saya cerita pengalaman saya menjual tikar kepada seorang expatriate Perancis. Kita tak tahu budaya dia. Lepas tu dia beli dari seorang makcik ni. Dia kata dia nak booking. Kita tak tahu kaedah booking dia tu, dia booking je tapi dia tak bayar. Tapi kita tak tahu rupanya bila dia kata nak ambil hari Rabu, dia akan ambil hari Rabu. Okey, sebelum dalam masa 3 hari tu kita simpankan untuk dia, ada orang minat tikar tu, dia bayar mahal. Tapi makcik ni dia kata orang tu nak bayar. So dia kata kenapa orang ni tak datang Encik Alim? Saya kata tak apalah, saya pun tak tahu sehingga orang tu dah tak datang, dia tak call. So kita pun jual. Masuklah hari ketiga, kami kena marah yang sangat teruk. Tapi saya cakap dengan Matu, jangan sesekali kita melompat. Kita relax je. Tahan je kena marah. Ada benda kita kena orang kata terima. Maksudnya salah sendiri sebab kita orang kata kita orang pun terlupa nak call dia sebenarnya untuk confirmation. Tapi kalau Puan Syazrin tengok kalau orang yang tak sabar, rasanya dia akan melawan. Tapi untuk Mama Syazrin, bila kita orang cakap elok, walaupun kami kena marah, sebenarnya kami kena maki tau sebenarnya, kami diam aja. Tapi bila kita cakap elok-elok, kita say sorry. Jangan rasa, saya cakap dengan diorang, kalau kita salah, kita orang baru, jangan rasa bersalah pun nak cakap minta maaf. Minta maaf ni orang kata ayat dia pendek tapi dia punya power of cure tu sangat bagus lah. Orang tu tak marah tapi dia beli barang. Tapi dia pergi dalam keadaan marah lah, dia bebek-bebek tapi dia orang cakap tapi dia beli juga kan. So maknanya itu salah satu skill yang kita ajar kepada student. Lepas kita dah ajar tu Puan Syazrin, macam craft tangan ni ada hari craft kebangsaan.
kita bawa student ni pergi waktu tu, kita attach dengan usahawan berniaga tu, kita suruh duduk sekali. Kita suruh dia belajar macam mana nak deal dengan usahawan, macam mana kita nak dengar dia punya pandangan. Kalau dia bagi pandangan tu, jangan kita anggap dia kritik. Kita anggap itu satu teguran untuk membantu dan menambah baik rekaan-rekaan ataupun kualiti kerja kita. Kalau kita lihat dekat universiti masa saya belajar, saya tak rasa benda tu semua. Tapi bila di IKN, insyaAllah saya tengok tempat lain pun banyak universiti dah buat. Benda ni alhamdulillah nampak berjaya. So budak yang tak berani ni, insyaAllah dia jadi berani kat luar. Tapi kalau yang masih tak berani lagi tu, tak yakin, selalunya kita akan attach dia satu program ataupun kita buat program mentorship. Mentor dan mentee. Kita ambil cikgu, kita ambil usahawan dengan pelajar yang bagus ni, kita bantu dia. Kadang-kadang dia orang ni tak nak dalam ramai-ramai, dia nak dalam small group, 2-3 orang baru dia nampak. Kadang-kadang kita tengok bila ramai-ramai ni selalu dia rasa aku ni paling lemah. So aku diam aja. Bila kita orang tengok program, kita ada buat di IKN ni penambahbaikan di mana kita lihat pelajar-pelajar yang lemah ni, bila kita buat program-program mentoring, alhamdulillah dia boleh perbaiki dan kita kena sentiasa bagi semangat lah kat diorang. Kita ada bahagian unit kita ada psikologi, dia akan bantulah. Kadang kita nak kena tanya, kita kena rapat. Dalam kaedah pembelajaran pun kita tak boleh ada gap. Yang kami belajar dengan pengalaman kami dapat kelas dengan Eastern Regional College dari Ireland. Sebenarnya satu pembelajar yang bagus, walaupun di sekolah pun saya nampak dia buat, antara pengajar dan pelajar ni tidak boleh ada gap. Dia mesti mengajar, orang kata tak nak ada macam aku adalah cikgu, saya adalah pengajar, kamu ada murid, saya cakap kamu kena dengar. Tak, walaupun pelajar tu tak tahu, mungkin dia ada sesuatu idea yang sangat bagus yang tak ada pada pengajar tu, kita kena ambil, bukan kita guna untuk diri kita, tapi kita bangunkan untuk dia. Kita buat macam tu. Mana yang okey, alhamdulillah. Mana yang kita tengok makin teruk tu, selalu kita tengoklah mungkin dia ada background family problem. Kita tak boleh hentam dia. Jangan hentam. Saya kata jangan marah. Mungkin dia ada background yang kita tak tahu. Kalau tu kita kena jumpalah keluarga dia, tanya dia apa yang kita boleh tolong. Tak apalah, kita kata sekarang ni mungkin ini adalah cara budak-budak sekarang nak dididik. Beza dulu kita, cikgu tunjuk otan kita dah takut, esok mesti kerja siapnya lah. Sekarang tak ada. Saya tengok kalau kerja sekolah tak siap, mak ayah yang ke depan. Itu yang budaya yang saya sangat bimbang lah. Memang ada, saya nampak ada yang family yang terlalu protektif, tapi saya ada cakap dengan family, dekat sini you boleh protect you punya anak makcik atau pakcik, tapi pakcik kena ingat bila dia dekat luar, kita dah tak boleh protect dia lagi dah. Kalau kita protect masa dia kerja, esok dia kena buang. Sebab kat luar tu dia bukan nak pekerja anak mak, dia nak pekerja yang boleh berdikari. Ya, betul. Ibu bapa juga main peran penting sebenarnya. Mereka tak boleh nak kawal anak tu, mereka tak boleh nak simpan anak tu dalam bilik ke apa, semata-mata takut dengan apa yang ada kat luar. Tapi dedahkan anak-anak adalah cara lebih baik lah, orang kata. Yang positif. Ya, betul. Okey, Encik Alim. Kita, negara Malaysia menuju ke revolusi industri 4.0. Jadi bagaimana mereka yang berkemahiran ini, cara mereka untuk berkehadapan, bertanding, bersaing dengan mereka yang mempunyai sijil akademik? Okey, untuk yang kalau kita faham industri 4.0 ni, kalau kita lihat kebanyakannya adalah melibatkan orang kata teknologi, sama ada teknologi itu adalah dalam bentuk fizikal ataupun bentuk maya. Bagi saya kalau kita lihat tanpa orang akademik, kita tak dapat bangunkan sesuatu. Tanpa orang yang mahir, tak dapat gerakkan mesin tu. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana kita lihat contoh antara
mesin CNC ke mesin laser cutting. Kita lihat untuk bangunkan orang kata teknologi ni kita perlukan orang-orang yang kejuruteraan, orang yang pandai programming, orang yang pandai fizik semua untuk mengira. Tapi untuk mengendalikan mesin, mesti ada seorang yang mahir kendalikan mesin. Semua orang kata, alah kalau ada mesin susahlah dapat kerja. Percaya tak saya cakap, kalau tak ada orang kendalikan mesin tu takkan gerak punya. Betul. Maknanya mesti ada orang yang mahir mana ada mesin tu dia akan gerak sendiri. Mesti ada seseorang yang berkemahiran untuk setting mesin tu. Percayalah, sebab kadang-kadang kita tak nampak. Kita nampak mesin banyak kat kilang tu semua robot buat, tapi di belakang dia tu ada pekerja mahir. Ada orang. Sebab saya tak percaya orang cerita pasal artificial intelligence. Kalau kita lihat balik, siapa yang buat artificial intelligence tu? Itu adalah manusia yang membuatnya daripada orang yang cerdik pandai. Orang yang tahu pasal teori, akademik dia yang sangat bagus. Tapi benda tu masih memerlukan kemahiran untuk dikendalikan. Macam contoh di sini saya ingin share lah pasal berkaitan orang ada pernah bertanya dengan saya apa bezanya apa hubung kait teknologi dengan craft. Selalu orang kaitkan craft tu adalah yang tak berkait langsung dengan orang kata mesin. Teknologi is teknologi. Sebenarnya kita kena lihat teknologi tu sebenarnya telah lama wujud dalam bidang craft tu sendiri dari segi pembangunan peralatan. So maknanya bila kita lihat dulu kita menggunakan gerudi tangan, sekarang ada gerudi mesin. Bagi saya perkembangan teknologi sangat-sangat membantu. Bagi saya mereka sama ada akademik atau kemahiran, benda ni kena bergerak bersekali, tidak perlu ada yang terasa mereka ni akademik tertinggal daripada 4.0 ataupun orang kemahiran kata tak perlu 4.0. 4.0 ni sama ada dia teknologi berkaitan dengan artificial intelligence ataupun maya, ataupun bagi mereka kemahiran ni mereka sangat memerlukan teknologi kejuruteraan mesin yang dapat membantu mempercepat dan yang mempermudahkan proses kerja, bukan mengambil alih kerja. Bagi saya tak ada isu lah. Okey je. Okey, kepada penonton di luar sana, kita akan berehat sebentar dan sebelum kita berehat, jangan lupa untuk like, komen dan share Umaran pada malam ini dan jangan lupa untuk follow FB Umar Today. Kita berehat kembali selepas ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lek-luk kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. நான் இன்னும் கொஞ்ச நிமிஷம் வரப்போறேன். Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。Jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Kembali lagi dalam Ummah Live pada malam ini membincangkan topik menarik iaitu kemahiran versus akademik. Okey, bila kita bercakap soal kemahiran, kita nak memetik sedikit kata-kata tokoh barat iaitu Howard Gardner yang mengatakan bahawa manusia mempunyai kepelbagaian, kecerdasan dan salah satu yang diiktiraf ialah dari segi kemahiran psikomotor ataupun skill. Jadi, kita nak tanya kepada Encik Halim sendiri. Bila kita tengok pada zaman dahulu, kenapa mereka yang berkemahiran seperti nelayan ataupun petani yang di sawah, kenapa mereka kehidupan mereka agak sukar untuk naik berbanding mereka yang mempunyai berpendidikan?
Okey, berkaitan mencabar soalan tu. Okey, macam ni. Okey, kalau kita lihat, kalau dahulu kita lihat kemahiran nelayan ni bukan satu kemahiran yang sangat mudah, sangat susah. Sebenarnya mereka ni kita panggil ancient technology lah. Mereka ni berkemahiran ataupun ancient intellectual. Cuma kita nampak dia seorang nelayan. Mungkin itu yang dia pilih. Sebenarnya mungkin dahulu mereka tak kembangkan sebenarnya sektor nelayan tu boleh dikembangkan sebagai satu perniagaan yang bagus. Cuma dulu mungkin kita lihat orang kata mungkin teknologi tak ada. Mungkin kita nampak peluang pekerjaan tu tak ada. Sebab bila saya nak buat perbandingan dulu dengan sekarang tu macam tak adil sangat lah. Sebab saya lihat kalau macam nelayan sekarang, kalau kita lihat, kita tengok secara orang kata menyeluruh, kadang-kadang seorang nelayan ni kita nampak dia seorang usahawan, dia boleh macam token nelayan lah, dia banyak boat kan. Dia kena pandai manage, maknanya pengurusan kat situ. Dari segi mungkin dia manage, tapi dari segi untuk dapatkan nelayan yang mahir, dia bukan boleh ambil je dari jalan untuk jadi seorang nelayan, tak boleh. Dia still kena belajar sesuatu, bagaimana nak menavigasi dunia sampan ke tengah laut, bagaimana nak menentukan arah. Bayangkan kalau dulu kita comparekan sekarang, kalau tanya saya orang dulu dari segi navigasi mereka tu memang hebat. Sekarang dah ada alat GPS. Tapi kita tak perasan. Orang dulu tengok bintang je. Kalau tanya saya nak tengok bintang, nak tunjuk arah utara pun saya tak tahu. Bayangkan laut yang luas tapi dia boleh patah balik ke pantai. Tapi kita nampak macam susah hidup nelayan kan. Tapi saya nampak kalau dululah saya tak adalah nampak susah. Mungkin kat kampung bagi dia orang ada, walaupun sampai sekarang kadang-kadang mereka lihat kerjaya ni sebagai orang kata sekadar cukup makan pun boleh. Tapi kalau bagi yang mereka nampak prospek nelayan tu luas, dia boleh kembangkan perniagaan dia. Kita tengok kalau dulu nelayan buat keropok, dia tangkap ikan jual lebih, makan ataupun lebih buat keropok jual. Sekarang tak, kita boleh nampak nelayan kalau dia betul-betul nak menjadi usahawan, dia ada kawanan dia buat satu industri keropok, dia jual. Nampak beza tak? So saya nampak yelah kadang-kadang kita adalah nampak bukan di sini lah, kadang-kadang kita nampak kat pendalaman tu nelayan susah. Itu saya pun susah nak cakap sebenarnya, tapi saya nampak sebenarnya benda ni mungkin dia dah tak ada pilihan, dia menjadi seorang nelayan. Kadang-kadang benda tu susah mungkin disebabkan faktor usia, kita tak tahu. Mungkin kalau yang bagi mereka yang muda menjadi nelayan, mungkin kudrat dia kuat, dia boleh dapat hasil tangkapan yang banyak. Kemungkinan mungkin dia bekerja dengan orang yang lain. Bukan di sini saja. Saya nampak di pendalaman pun sama. Macam saya di Sabah dulu, saya tanya juga tak susah ke kerja macam ni dapat sikit. Dia tak pernah merungut. Dia kata sebenarnya benda tu bergantung kepada kita sebenarnya. Kalau kita ni jenis yang berbelanja boros, kita tak tahu mengurus kewangan, nampak penting pengurusan kewangan. Walaupun benda tu nampak bukan skill tapi cara kemahiran kalau dididik dan dipelajari, dia kata dia tak ada masalah. Dia boleh menyimpan lagi. Tapi bergantunglah. Saya tak nampak orang kata nelayan tu susah, tak jugalah. Mungkin ada faktor-faktor lain. Mungkin disebabkan oleh faktor cuaca, pendapatan kurang. Saya rasa benda tu adalah faktor-faktor luar jangka yang saya rasa saya tak nak bincangkan sangat kat sini, tapi benda tu ada diberi bantuan lah. Saya nampak benda tu, kita janganlah letak benda-benda macam tu sebagai satu standard. Kita nampak nelayan ni, bagi saya nelayan tu adalah satu kerja yang sukar. Tak semua orang boleh buat, walaupun ada doktor pun tak tentu dia boleh pergi ke laut. Dan pun ia bukan satu pekerjaan yang mudah, dia sangat susah. Nyawa juga. Setuju sangat. Bila kita ke tengah lautan yang tidak tahu apa ada dekat bawah tu, tidak tahu bagaimana kuatnya mereka untuk demi mencari wang juga kan, tapi betapa kuatnya mereka untuk menjalani kehidupan sebegitu. Dan sejujurnya Encik Ali, bila saya sendiri borak dengan para nelayan dulu, mereka pun bila bercakap
soal pekerjaan mereka, mereka sebenarnya okey, diorang enjoy diorang Kan? punya Dia kerja okey kan? dan seronoknya bila kita bercakap pasal pekerjaan mereka nelayan, mereka banyak sangat ilmu. Dan yang Sangat laut, banyak. ilmu jenis-jenis ikan. Jadi kita macam, kita seronok bila borak dengan mereka tau. Kalau borak dengan yang petani apa semua, kita seronok dengar ilmu yang diorang kongsikan kepada kita. Betul. Sebab ilmu tu tak ada dalam buku. Ilmu Sebab tu tak boleh dapat sebab diorang mempunyai life skill yang sangat tinggi. Ya, betul. Hmm. Critical thinking orang pun bukan calang-calang tau sebenarnya. Bila Ya, contoh musim sekarang tengkujuh. pun betul, kita lihat pun sekarang ramai juga graduan jadi nelayan. Tak ada dia merungut. Sebab kita dah nampak dari segi kesedaran tu dah ada sebenarnya. Saya nampak dah. Kita tak boleh pilih pekerjaan. Apa yang kita rasa kita sesuai. Ramai juga graduan jadi petani. Tak ada isu pun. Berjaya pula tu. Sebab dia menggunakan, macam saya cakap, dia gunakan kedua-dua otak dia dengan baik lah. Ya, betul. Kalau kita tengok sekarang, yang mana jadi nelayan, ada yang jual ikan dekat live FB tau. Itu yang Setuju, saya rasa macam betul. wow. Setuju. Macam pandai tau diorang fikir macam mana Dia nak pandai, dia tambah gunakan lagi jadi pendapatan. ilmu tu kan, dia tambah baik ilmu dia tu, dia jadi benda tu nampak interesting. Kalau lah dulu, nelayan dulu dah ada benda-benda ni, saya rasa mungkin Malaysia sekarang dah jauh lebih maju. Betul. Okey, jadi Encik Alim, dengan wujudnya skim latihan satu Malaysia ataupun SLIM yang diwujudkan untuk graduan, khas untuk graduan yang menganggur dan tidak mempunyai kemahiran, untuk Encik Alim sendiri, adakah ia satu inisiatif yang bagus untuk masyarakat kita? Skim latihan satu Malaysia ni, kalau tanya saya, memang sangat bagus. So kita nampak kerajaan amat-amat membantu. Bagi saya bukan takat skim latihan satu Malaysia ni sahaja, dan benda ni banyak sebenarnya. Kalau Puan Syazlin tengok di kementerian, banyak skim yang diorang berikan kepada graduan-graduan, tapi dengan syarat mereka tak boleh memilih. Itu je. Sebab tawaran-tawaran macam ni kita rasa macam orang kata bagus. Kita tak maknanya kerajaan prihatin. Dia nampak kemahiran ni sangat diperlukan. So dia beri bantuan. Maknanya kalau tanya saya, dia sangat bagus, tapi sebenarnya bukan takat skim latihan satu Malaysia. Sebenarnya banyak lagi. Kalau macam di Kraftangan Malaysia. Betul. Kalau Cik Syazlin perasan kan, bukan takat di banyak agensi yang buat. Contohnya di Kraftangan Malaysia, melalui Kraftangan Malaysia, kita ada skim-skim usahawan muda lagi. Bukan kita ambil, kita memang utamakan graduan IKN, tapi kita ambil juga bekas-bekas graduan dari universiti yang mereka ni minat dalam craft. Kita ada latihan-latihan usahawan muda di bawah program-program komuniti, Cik Syazlin. Maknanya, diorang ni dah tahu bisnes, dia dah belajar bisnes, baguslah dekat universiti, tapi tak ada skill. Dia kata saya nak berniaga buat batik, saya nak berniaga buat seramik. Kita ada program-program community craft. Kita mengalu-alukan mereka, terutama dari graduan. Tapi mereka ni kena berkorban sikit lah, orang kata sacrifice dari segi masa. Actually program tu tak panjang pun, pendek-pendek. Memang kita ada program-program macam tu. Di IKN sendiri, Cik Syazlin, kita ada, walaupun bayaran dia sangat sikit lah, tapi ilmu yang diberi tu adalah lebih penting. Cuma kita ada program Creative Craft Studio bagi mereka-mereka yang tak ada background craft, tapi dia boleh belajar di Institut Craft Negara, ataupun kita panggil program ni macam program pengajian sepanjang hayat lah. Kita tak kira umur. Kalau kita pergi universiti kadang-kadang kita nak belajar macam IKN sendiri untuk program-program MQA, diploma tak boleh melebihi umur tertentu, macam 35 tahun lebih tak boleh. So CCS ni kita terima sahaja bagi mereka yang mampu, yang sangat berminat, tidak mengira faktor usia. Program dia ada daripada 1 hari hingga 10 hari. Mereka berminat, mereka boleh belajar, kita keluarkan sijil. Lepas tu kalau dia kata saya nak jadi usahawan baru, daftarlah dengan Kraftangan, kita akan bimbing mereka. Bukan, saya tak nampak di Kraftangan je. Untuk selain daripada craft pun saya rasa masa PKP tu paling banyak lah saya nampak. Banyak. Skim latihan satu Malaysia ni hanya salah satu sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi skim-skim yang buat
di luar. Macam saya nampak memang untuk lepasan graduan, saya rasa amat-amat digalakkan sebab graduan ni dia ada skill lain yang boleh diorang mergekan dengan kemahiran ni untuk mereka lebih bagus lagi. Sebenarnya nak tak nak je graduan itu untuk cuba. Ya, sebenarnya nak tak nak je ni. Betul, kalau ikutkan dah banyak sangat dah platform, tapi kalau kita Betul. nak, kita usaha. Betul. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung Umar Live pada malam ini. Jadi kita nak tanya sikit untuk Encik Alin sendiri, apakah jenis kemahiran yang negara Malaysia sekarang perlukan? Jenis kemahiran, kalau tanya saya soalan ni mencabar jugalah. Sebab dia kalau ikutkan bagi saya dari segi orang kata kemahiran, sebab banyak kemahiran yang bagi saya semua diperlukan. Saya tak nampak kemahiran, bidang kemahiran, jenis kemahiran yang macam mana tu sebenarnya. Kalau tanya saya, kalau saya ni saya nampak macam kemahiran dan adakah dari segi kerja ke, berfikir ke apa, sebab kemahiran banyak benda. Cik Shazlin. Mungkin kita boleh sentuh pasal kemahiran dari segi social skill, communication. Okey, seperti yang saya ulang, macam tadi benda ni telah dibincangkan di bawah orang kata sebentar sebab kita orang ada pernah buat discussion pasal benda ni. Mereka telah lihat skill-skill yang diperlukan untuk sesebuah negara ataupun perubahan kehendak pasaran pekerjaan. Yang paling penting selain daripada bidang pengurusan dia belajar, yang perlu dia ada learning skill, iaitu critical thinking, macam mana mereka nak berfikir dalam menyelesaikan masalah-masalah. Kedua, creativity. Sudah pasti creativity ni boleh diajar, tapi kalau untuk dijana hanya orang tu sendiri sahaja boleh. Collaboration, penglibatan, kaedah collaboration, pembelajaran melalui learning skill ni sangat penting. Kita tak boleh work alone. Dalam orang kata zaman sekarang ni, kalau kita bekerja sendiri, kita memang akan tertinggal jauh. So kita kena saling berkolaborasi antara satu sama lain. Kedua, yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi amat penting di mana untuk kita mendapatkan maklumat, pengalaman dan kemarihan tambahan. Kedua adalah literacy skill, iaitu bagaimana kita mendapatkan informasi, macam mana kita menggunakan media dan juga macam mana kita menggunakan teknologi yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa untuk kita dapat adaptasi keadaan semasa teknologi sekarang ni. Ketiga life skill. Macam saya ulang, sebelum ni life skill ni yang jarang ditekankan dalam kita punya kaedah pembelajaran. Kemahiran-kemahiran ni perlu diajar lebih awal. Maksud saya kadang-kadang bukan dari IPT, Puan Shazlin, sebenarnya dari peringkat sekolah pun dah boleh mula. Maknanya pelajar-pelajar ni dari kanak-kanak lagi mereka ni telah diajar macam mana, contohnya kat sini life skill ni adalah dari segi flexibility, kepimpinan, inisiatif, productivity dan social skill. Di mana benda ni bila kita ajar dari awal, mereka ni lebih bersedia di luar. Sebab life skill ni adalah apa yang kita hadapi dekat dunia sebenar nanti. Bagi saya life skill yang orang kata kemahiran dari segi knowledge, dia sebagai doktor ke, jurutera ke, pereka tu memang adalah, perlulah dia belajar. Tapi skill-skill ni yang telah dibincangkan di peringkat orang kata bukan UNESCO, saya dah lupa lah. Di bawah UNESCO juga, di bawah orang kata pendidikan dan kebudayaan, benda ni yang telah digariskan. Apa yang saya nampak di bawah pelan-pelan pendidikan di beberapa IPT awam telah menerapkan perkara-perkara ini di dalam diorang punya silibus ataupun dia punya kaedah-kaedah pembelajaran. Sebagai contoh, saya bagi kalau macam di IKN dulu bila kita belajar untuk buat ukiran halus Puan Shazlin, hanya cikgu saja ajar. Sekarang tak. Kita libatkan adik guru yang terdiri daripada usahawan. Lepas tu kalau dari segi orang kata penggunaan mesin, kita panggil pula dari industri mereka yang tahu menggunakan mesin.
itu yang perlunya orang kata collaboration. So maknanya life skill tu kita dah ajar dekat dalam macam mana dia nak kendali. Yang salah satu kita panggil factory learning lah. Factory learning tu sebenarnya kita boleh dapat ilmu tu masa kat luar je dan latihan industri, tapi dalam proses pengajian 3 tahun ni kita dah bawa dah. Macam tu. So maknanya bagi saya yang tadi tu skill yang lain tu memang perlu. Yang saya cakap ni adalah lebih kepada skill yang orang kata bukan hakiki tapi dia amat penting. Betul. Sebab skill ni kita bukan mudah untuk develop skill ni sebenarnya. Kita perlukan praktik yang banyak kali. Setuju sangat setuju. Betul. Okay, terima kasih Encik Halim untuk malam ini. Okay, terima kasih kerana sedia menjadi tamu Umar Live dan berkongsi banyak sangat berkenaan dengan kemahiran dan akademik. Jadi, betul. Terima kasih. Saya pun ucap terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Umar Live. Okay, jadi kepada penonton semua. Ada lagi. Belum. Jadi penonton semua, jangan lupa untuk saksikan Umar Live pada setiap hari Rabu jam 9 malam di FB Umar Today. Dan itu saja untuk malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.